Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini untuk minggu yang ketiga kita dapat mengadakan sesi live bersama kolumnis Majalah Solusi untuk yang kedua. Kalau yang pertama kita dah live bersama ketua editor kita. Untuk yang kedua kita sudah bersama kolumnis pertama kita, Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Dan untuk yang kali yang ketiga ini pula, untuk episod yang ketiga ini, kita akan membawakan pula kolumnis wanita kita. Ya, tidak lain dan tidak bukan lagi ialah saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Samsiah. Selamat datang, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Jadi Dr. Samsiah akan membicarakan topik berkenaan dengan bidang yang dekatlah dengan beliau ataupun yang merupakan kolum beliau di dalam Majalah Solusi berkenaan dengan kolum fiqh wanita, insyaAllah. Jadi sebelum tu suka untuk saya perkenalkan Dr. Syamsiah terlebih dahulu, yang mana kalau kan saya baca biodata tu panjang dia punya detail tu, tapi saya tengoklah apa yang ada dalam Majalah Solusi ni. Sekadar kita kata pengenalan untuk kita kenal siapa Dr. Syamsiah ni. Yang kalau boleh saya tengok di Majalah Solusi ini, beliau ialah merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia, ahli Jawatankuasa Syariah Bursa Malaysia, ahli Jawatankuasa Syariah AIBIM dan ahli Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji TH Jakim. Oh, masya-Allah. Oh, itu banyak tu. Kita kata pengalaman doktor, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaatlah daripada perkongsian doktor pada hari ini, yang mana tajuknya kalau kita boleh lihat ialah apa tu tadi? 3 kesalahan biasa dalam bab darah wanita. Jadi ini saya tak masuk campur lah. Saya akan serahkan kita kata kepada doktor lah untuk bercerita. Empat kita bincang. Ya. Saya takut satu je kita sempat. Tengoklah nanti macam mana. InsyaAllah boleh doktor. Dari segi masa tengoklah, kalau dikatakan mungkin dalam sejam. Kalau doktor perlukan masa lagi tak masalah, insyaAllah. Sejam ke setengah jam? Biasanya kalau sebelum sejam. Ikutlah, tunggulah. So doktor boleh ceritalah apa-apa yang terasa perlu untuk disampaikan. Okay, baiklah, tanpa buang masa, saya serahkanlah kepada Dr. Syamsiah Muhammad untuk menyampaikan perkongsian beliau. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. InsyaAllah pada hari ini terima kasih kepada saudara Arif dan Majalah Solusi yang sudi menjemput saya untuk bersama pada hari ini. Dan saya juga sangat bersyukurlah. Sebenarnya kalau nak cerita pengalaman saya dengan Solusi baru setahun jagung. Nak banding kalau dengan Datuk Doktor Abdul Basit tu kira memang jauh sangatlah. Dia memang kira pengalaman menulis dengan ilmunya boleh diibaratkan antara saya dengan Datuk Abdul Basit tu sejauh langit dengan bumi lah. Dan saya mula terlibat menjadi kolumnis Majalah Solusi ni bila saya balik bertugas daripada menjadi pengarujuh haji pada 2019 sebelum Covid. Kira itu telah pengalaman peluang saya sebelum pandemik Covid, saya bertugas sebagai pengarujuh haji. Jadi balik daripada haji tu alhamdulillah semangat Allah aturkan semua. Allah aturkan semua. Masa kat sana tu saya berdoa untuk keluarkan satu buku. Banyak dah buku sebenarnya. Buku Ustaz Abu Usama ada banyak, Ustaz Mansur Ismail,
banyak lagi penulisan lain, tapi apa yang saya cuba fikir adalah bagaimana, sebab anak muda kita sekarang ni dia nak satu approach yang simple, yang mudah, yang apa ni, yang agak kita kata banyak kita kata apa, infografik. Saya cuba dengan majalah Solusi ni saya cubalah sedaya upaya, saya cuma bagi konten, tapi pihak apa ni, majalah Solusi lah yang mencantikkan persembahannya. Kalau saya tak pandai lah. Okey, jadi saya sebenarnya bidang saya kalau tengok pada biodata tu memang bidang saya adalah kewangan Islam. Dulu masa kat Universiti Melayu, masa jadi lecturer saya mengajar fiqh muamalat. Jadi terlibatlah apa ni dengan Allah takdirkan, aturkan saya duduk dalam beberapa jawatan kuasa penasihat syariah yang melibatkan institusi kewangan Islam. Fokus saya dulu memang nak kata sebelum 2020 tu memang fokus saya banyak kepada kewangan Islam. Tapi saya fikir setelah saya dilantik sebagai penasihat jawatan kuasa syariah, sebagai penasihat ahli jawatan kuasa penasihat ibadat haji tabung haji JAKIM. Masa tu kali pertama tugas 2015, sebab saya dilantik 2013 mula dilantik kalau tak salah ingat. 2015 tu pertama kali bertugas. Memang kementak lah. Tapi bila orang bagi amanah kita kena inilah kan, terima juga. Di banyak bab-bab yang berkaitan dengan darah wanita. Sebelum ni saya tak fokus sangat sebab bukan bidang kan. Kita baca pun kita baca macam tu je, tidak mendalami. Tapi semenjak saya diamanahkan untuk pegang jawatan ataupun kita duduk dalam jawatan kuasa tersebut, saya wajibkan diri saya untuk memperdalamkan lagi, cari lagi ilmu supaya kita dapat memberi yang terbaik kepada jemaah haji terutamanya lah, dan kepada masyarakat umum. Jadi bermula balik tahun, kalau tak salah ingat saya, yang mula approach saya ni Ustaz Fawaz Fadil. Ustaz Fawaz lah yang memperkenalkan saya kepada ketua editor majalah Solusi, Ustazah Husna. Dia begitulah catatan ringkas ataupun bagaimana saya mula terlibat dengan majalah Solusi. Jadi saya mengambil keputusan untuk menulis dalam maknanya 300 perkataan satu yang ringkas, merujuk kepada topik-topik yang kecil satu-satu dalam bentuk persembahan yang mudah untuk dipahami. Kita tahu generasi anak muda, generasi sekarang ni dia tak suka panjang-panjang. Kalau macam kalau generasi lama dia suka nak baca kitab turul, dia nak suka baca yang satu-satu demi satu huruf. Generasi sekarang dia nak semua kena cepat, berbeza dengan generasi yang lama. Jadi kita meraihkan asalkan ilmu sampai dengan betul. Okey, hari ni kita nak bercerita, mana yang sempat lah insya-Allah. Arif kata tadi sampai sejam kan. InsyaAllah semula yang pertama, bila sebut kesilapan biasa, bukan maksudnya biasa tu seperti yang kita sebut biasa-biasa sahaja, tidak. Makna kalau bahasa Arab, kalau saya boleh sebut sebagai al-akhta' asy-syai'ah, nak terjemah Melayu tu macam mana? Kesalahan yang kebiasaannya dibuat oleh wanita. Kesalahan yang sentiasa berlaku, yang kebanyakan orang buat. Itu masuk kesilapan biasa. Bukan kesilapan biasa tu maknanya ya biasa-biasa, tak ada apa pun, biasa je. Bukan itu maksud dia. Kesalahan biasa ini menyebabkan kesilapan besar. Jadi bukan kesalahan biasa ini yang menyebabkan kesalahan biasa-biasa, tidak. Kalau dalam bab tajwid tu kita kata kalau Allahumma sholli ala Muhammad, lupalah, tak marilah pula lahnul jali. Kalau lahnul jali tu kita kata memang besar lah. Kalau apa ni, kalau Fatihah tu dot disebut sebagai da dan sebagainya ya. Jadi kita nak cerita sekarang ni, kita ini merupakan antara yang saya sebut ni kesilapan yang kebanyakannya. Jadi maknanya berdasarkan pengalaman saya lah. Pengalaman saya handle bermula 2013 saya dilantik sebagai AJP, ahli jawatan kuasa penasihat ibadat haji. Tabung haji tu memang banyak kes-kes yang saya kena jawab, terutama masa bertugas dan sebagainya.
para asatizah merujuk pada saya lah, asatizah yang bertugas yang merujuk soalan-soalan yang berkaitan dengan haid. Jadi dan memang kalau macam bulan Ramadan baru ni, nak ceritanya betapa banyaknya isu wanita ni. Bulan Ramadan baru ni boleh katakan setiap hari, sampai maknanya daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tak boleh nak kata daripada pagi sampai malam, memang ramai banyak soalan yang masuk. Jadi saya nak cerita bahawa isu kenapa saya nak fokus hari ini pada kesalahan ataupun kesilapan biasa. Sebab ramai sangat yang maknanya melakukan kesilapan ini. Dan kesilapan ini sebenarnya kalau kita tak perbetulkan, memang dia akan memberi kesan kepada kesahihan akad kita. Kesahihan ibadat kita. Tersebut akad bidang kewangan Islam, minta maaf ya. Okey. Muslimah-muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Yang pertama apa dia kesalahan biasa yang selalu berlaku ialah tidak mencatat dengan lengkap. Kerana tidak ada satu buku khas, dia tidak ada satu rekod khas untuk mencatat secara detail apa dia perkara-perkara yang perlu dia tulis setiap kali mari darah, setiap kali keluar darah, setiap kali mari period. Dan saya suka menggunakan setiap kali keluar darah sebab kadang-kadang bila berlaku istihadah kita tahu mana haid mana istihadah lagi kan. Mungkin awalnya kita anggap istihadah, tapi apabila direview balik, ditengok balik, disemak balik, rupa-rupanya yang selama ini kita anggap sebagai haid adalah istihadah. Masa tu kita tak semayang, kita tak puasa sebab sahihnya ada manik, iaitu benda yang menghalang kita daripada solat. Okey. Ramai yang merujuk saya bila saya tanya, okey boleh bagi, sebab saya kalau melibat kebanyakan masyarakat tak akan rujuk asatizah kalau hanya melibatkan darah tu 15 hari ke bawah. Sebab mereka tahu dah. Mereka tahu. Mana selagi tak lebih 15 hari semuanya dikira haid. Kebanyakannya ramai faham macam tu. Ramai faham macam tu. Walaupun ada asatizah yang memberi maklumat yang silap yang saya akan share nanti. Jadi sebenarnya kita kena faham bahawa kenapa pentingnya catatan ini. Apa kita kata perkara yang perlu dicatat dalam buku. Ikutlah kita nak simpan dalam komputer ke macam mana ke kita nak buat tu, terserah pada kita lah, ikut kepakaran kita. Kalau kita dalam boleh simpan dalam dalam Dropbox ke apa, itu ikut cara kita lah. Kalau tradisional buat dalam buku kan. Okey. Jadi apa yang perlu kita catat? Pertama sekali tentulah tarikh. Tarikh. Dan bukan tarikh saja. Kalau hari pertama keluar darah tu kena catat pukul berapa keluar darah. Pukul berapa keluar darah. Kenapa kena catat pukul berapa keluar darah? Sebab kita belajar. Kita belajar. Darah tersebut tak akan dikira sebagai haid melainkan sekiranya dia cukup 24 jam sekurang-kurangnya dan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Jadi macam mana kita nak kira mana darah kita tu, contohnya nak kira 1 hari 1 malam, ataupun nak kira contohnya kalau darah tu datang terputus-putus kan, darah tu mari sejam hari pertama, hari kedua mari 2 jam jadi katakan kita nak kira nak gabungkan darah terputus-putus ni cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari. Dan tempoh 15 hari. Jadi kita nak tentukan 15 hari tersebut adakah memadai dengan tarikh. Adakah kita nak menentukan, okey kalau kita tak cerita pasal tu pun kita kata kita faham bahawa tempoh maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Jadi macam mana kita, adakah dengan memadai kalau kita mari 1 hari bulan tu kita tak perlu ambil tahu dah pukul berapa, kita just cakap mana kita catat okey 1 hari bulan tu hari pertama, nanti 15 hari bulan nanti adalah hari ke-15. Mungkin kita silap di sini. Sebab apa? Kalau 1 hari bulan itu
keluarnya pukul 12 tengah hari darah mula keluar. Hari ke-15 bukan pada 15 hari bulan. Hari ke-15 adalah pada 16 hari bulan. Ya? Sebab 12 tengah hari 1 hari bulan sehingga 12 tengah hari 2 hari bulan. Baru cukup 1 hari 1 malam. Baru cukup 24 jam. Jadi begitulah kita kira sampai seterusnya. Sebab itu pentingnya kita catat tarikh dan juga waktu keluar untuk tarikh hari yang pertama keluar darah. Ya, penting. Yang kedua, warna darah. Mana ada kolom tarikh, dalam tarikh yang pertama tu kita akan catat pukul berapa. Kolom kedua warna darah. Ya, warna darah. Darah hitam ke, darah merah ke, darah perang ataupun coklat ataupun darah kuning ataupun darah keruh. Semua kena catat. Setiap tarikh tu bukan umum. Ustazah, banyak akan tanya, Ustazah saya dalam 7 hari tu darah bercampur antara merah dengan hitam. Dia cakap macam tu je pada contohnya bila dia bagi Ustazah lebih kurang dalam 16 hari tu ataupun ini campurlah Ustazah, ada darah merah, ada merah ni. Bila tanya tak ingat Ustazah mana datang. Sebab tak catat. Sedangkan ada, nanti saya akan terang sebentar. Kenapa kita perlu? Selain daripada tarikh, selain pada waktu untuk hari pertama tu, kolom kedua adalah warna darah. Kolom ketiga, kepekatan ataupun kelikatan darah. Kolom seterusnya adalah bau darah. Dan yang terakhir tu kita boleh buat ruang untuk catatan kita. Yang mungkin kita nak catat apa, mungkin kita catat, darah ni flu dia banyak. Darah ni terputus-putus hari ni. Itu catatan kita sebab semua maklumat tu penting. Jadi, kenapa kita perlu catat warna darah? Kenapa kita perlu catat kelikatan darah? Darah contohnya darah warna hitam. Ataupun kita tulis darah warna merah. Darah tu cair ke pekat, mana dia sudut kelikatan. Bukan warna darah tu cair. Setengah orang tulis merah cair. Merah cair. Macam tu. Dari sudut warna tu maknanya merah cair bahasa orang Terengganu ataupun kita guna untuk merujuk darah itu tak adalah gelap sangat warna dia, warna merah. Tapi yang kita tengok kelikatan tu darah tu pekat ataupun cair. Sebab ada darah pekat, ada darah cair. Dan seterusnya sudut bau, berbau busuk ke tidak. Itu penting. Sebenarnya 3 kriteria ini mempengaruhi kita dalam menentukan nanti sama ada darah tersebut darah kuat atau tidak. Dalam membincangkan, ini benda yang mesti ada, wajib ada dalam catatan kita. Selain daripada itu, penting juga kita mencatat bila suci, bila waktu kita mula suci. Sebab nanti nak kira 15 hari, 15 malam adalah minima suci. Kalau kita tak buat catatan betul, mungkin kita kira benda masih lagi dalam tempoh minima suci. Tapi kita kira sudah mari haid sebab kita salah kira tadi. Sebab kita cuma kira tarikh berdasarkan tarikh. Tarikh 1 hari bulan mula suci. So 15 hari bulan kita kata kita dah hari terakhir suci. Sedangkan sucinya bermula 1 hari bulan pukul 6 petang. Bermakna 16 hari bulan pukul 6 petang baru cukup 15 hari 15 malam minima suci. Nampak tak ada kesan dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, wanita lah. Jadi bila wanita sendiri tak belajar, suami pun tak mendidik, ayah tu pun tak mendidik, asatizah pun tak mendidik di sekolah, jadi memang masyarakat kita salah lah. Masyarakat kita kan salah. Jadi perlu kita perbetulkan selama ini. Jangan malas untuk membuat catatan ini. Sebab apa? Warna darah, kepekatan darah, bau darah ini merupakan kita kata unsur-unsur yang akan mempengaruhi untuk kita kategorikan darah itu kuat atau tidak. Kenapa pentingnya Ustazah darah kuat, darah lemah ni? Kenapa? Kerana nanti dalam bab bila berlakunya istihadah. Adakah kita pakai hukum 15 hari pertama haid, 15 katalah berlaku darah tu keluar 30 hari. Adakah 15 hari pertama haid, 15 hari kedua istihadah? Macam tu je, simple macam tu. Tidak. Kalau simple macam tu cara pengiraan, kita tak akan jumpa. Kita tak akan tengok contohnya buku Maulana Mansur karang sampai setebal 1000 lebih.
Kita tak akan jumpa buku yang dikarang oleh ataupun yang ditulis oleh antaranya Ustaz Abu Usama yang lebih daripada 10 muka surat, lebih daripada kalau simple macam tu tak perlu menulis bagi ceramah, tak perlu nak terang, tak perlu nak bagi contoh. Ambil je kesimpulan 15 hari ke bawah haid, 15 hari ke atas istihadah. Settle. Tak perlulah nak catat. Kalau itulah kaedah yang sebenar. Sedangkan apa yang kita pegang itu adalah salah. Sebab bila berlaku istihadah, kalau ustazah akan tengok warna darah tu macam mana. Nak tengok dulu. Ada tak perbezaan darah? Dalam tempoh katalah mari darah selama 20 hari. Dalam tempoh 20 hari tu ada tak perbezaan darah? Ada. Lepas tu tengok hak mana darah kuat dan darah lemah. Sebab kalau cukup syarat-syarat dia, kita ada kaedah dia. Dalam bab istihadah ni dia ada kaedah dia. Ada guna kaedah tamyiz. Ada ketikanya kes yang datang itu kita tak guna kaedah tamyiz, tak guna kaedah adab bagi orang yang sudah ada kebiasaan haid, ataupun tak guna kaedah 1 hari sahaja haid 29 hari sebagai istihadah bagi yang pertama kali mengalami datang haid dan pertama kali itulah juga dia berlaku istihadah. Ada ketikanya kita guna kaedah sempurnakan baki suci. Jadi sebab tu catatan ini penting. Catatan ini penting supaya kita bila mengajukan soalan kepada asatizah, kita memberikan maklumat yang betul. Bila kita memberikan maklumat yang betul, asatizah akan menjawab dengan jawapan yang betul sekiranya dia mempunyai ilmu yang mantap tentang bab darah wanita. Tapi kalau asatizah tu sama seperti orang awam, dia dudukan juga 15 hari 15 malam yang pertama haid, 15 hari berikutnya adalah istihadah. Begitulah, marilah macam mana pun kedudukan darah tu, warna apa sekalipun, itu je hukum dia. Itu makna salah jugalah. Kalau tuduh salah anak murid, akan sesat jugalah. Jadi kita jangan menjadi asatizah yang sesat dan menyesatkan. Perlu kita menimba ilmu ni. Dan ilmu ini bukan ilmu yang senang sebenarnya. Kalau bab haid itu mudah, bab istihadah, pengalaman ustazah kalau nak menyelesaikan bab istihadah ini, kalau yang sangat-sangat complicated, kita tengok dalam buku mudah je bagi contoh. Contoh dia bagi sebab contoh simple. Kalau mari darah semua merah, mari darah 10 hari hitam, 10 hari merah, memang senang je. Yang ustazah maknanya kita kata ibarat kata kalau pakar tu pejam mata boleh jawab dah. Tapi kalau mari yang agak complicated, berbagai darah, ada nakok, lepas tu begini berlanjut, ustazah biasanya ustazah tak akan memberi jawapan kepada orang yang bertanya kecuali setelah berbincang dengan rakan-rakan seperguruan, paling tidak 3 orang setuju dengan penyelesaian ini. Sebab apa? Sebab ustazah takut ia melibatkan ibadah. Dia melibatkan ibadah. Ustazah tak buat maknanya alhamdulillah setakat ni walaupun dah mendalami ilmu ini sejak 2013 sampai sekarang ni pun masih lagi berguru dengan Maulana Mansur, masih lagi berguru dengan Ustaz Abu Usama. Sebab kadang-kadang ada ilmu-ilmu kita ni ada ilmu-ilmu yang dihurai dalam dalam kitab tu sebelum ni tak tersampai pada kita. Ilmu ni banyak sebenarnya. Mungkin ada kat dada kita ni sedikit saja. Jadi kembali kepada catatan tadi, isu yang ustazah bawa, perlu buat catatan. Tolonglah buat catatan. Jangan tidak buat catatan. Sebab tu ustazah bila ada setengah bila dia tanya soalan, ustazah minta bagi maklumat detail, dia terus senyap. Ustazah tak boleh bantu dan ustazah tak akan menjawab secara detail. Ustazah akan bagi kaedah umum sahaja. Ustazah tak akan cakap tarikh ni haid, tarikh ni ustazah. Kalau tak ada maklumat detail, ustazah cakap umum sahaja. Ustazah cakap kalau begini-gini keadaannya, maka dihukumkan haidnya begini-begini. Bagi kaedah sajalah. Ustazah tak akan cakap tarikh mana haid, tarikh mana istihadah, selagi mana tak dapat maklumat detail. Jadi itu kesilapan yang pertama yang biasa orang kita buat. Dia tidak mencatat. Sebab ustaz banyakkan bagi alasan, ustazah saya bukan pernah istihadah pun. Betul, tapi kita ingat tak mustahil suatu hari kita mengalami istihadah. Sebab tu penting, jangan ambil ringan. Ini penting. Yang penting sangat catatan ini dibuat.
Okey. Okey, Encik Arif, kita rehat sekejap sebelum kita masuk kepada kesilapan yang kedua. Okey, baik. Terima kasih doktor untuk menjawab kita kata kesilapan yang pertama tadi. Kalau tak silap saya catatan ni doktor, kena catat Ya, kan? catatan terperinci. Kena terperinci tu. Okey, baiklah kita berehat sebentar. Kita akan bersama doktor sekejap lagi selepas iklan. Majalah Solusi berwajah baru. Pengisian lebih menarik. Boleh dibaca secara pantas. Lebih banyak info. Dapatkan Satu Rumah Satu Solusi. Terbitan Telaga Biru. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. Okey, baiklah. Kita kembali lagi bersama Dr. Syamsiah. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan kesalahan yang kedua. Okey, silakan Dr. Okey, terima kasih Alif. Okey, sebenarnya tadi Ustazah dah sebut secara tidak langsung. Kesalahan kedua yang biasa dilakukan oleh para wanita, iaitu salah dalam membuat kiraan sehari semalam. Mana bila dia buat kiraan sehari semalam tu silap, dia akan efek kepada ketidaktepatan kiraan 15 hari 15 malam. Sama ada 15 hari 15 malam itu untuk maksimum, tempoh maksimum haid ataupun untuk tempoh minimum suci. Sebab untuk haid kita kata 15 hari 15 malam itu adalah tempoh maksimum. Kita tak boleh, maknanya tak akan ada satu keputusan pun. Ulama mana tak pernah kita kata haid itu akan melebihi 15 hari 15 malam. Begitu juga suci. Maknanya kalau kita nak kira haid yang berikutnya mesti didahului dengan minima suci. Sekurang-kurangnya 15 hari. Lebih tak apa, sekurang-kurangnya. Jadi dan haid pula kita tahu dia ada maknanya kalau dia keluar, darah tu keluar tak sampai 24 jam, tak sampai 1 hari 1 malam, adakah dikira haid? Tidak, darah itu tidak dikira haid. Itu yang sebab tu kita kena faham syarat-syarat haid. Jadi kalau kita dalam catatan tadi kita tulis tarikh 1 hari bulan Muharram contohnya. Okey, ataupun kita guna kita buat catatan 1 hari bulan Januari misalnya. Contohnya ya, kita buat catatan 1 bulan Januari. Jadi ada satu kolom kita tambah khas untuk hari yang keberapa haid kita. Kita pun tulis pada tarikh setentar dengan tarikh 1 hari bulan pun kita tulis hari pertama. Pada 2 hari bulan kita tulis hari kedua haid kita. Mana ada kolom tadi, kita buat kolom khas untuk mudah kita kira. Jadi kita pun buat sampai hari ke-15, kita tulis hari ke-15. Dan kita tahu kalau kita silap kira, kita memang selama ni kita faham dah bahawa sekiranya darah tu keluar pada hari ke-16, kita dah wajib mandi. Yang tu kita tahu. Kita ada ilmu tu. Kita pakai ilmu tu. Dan ilmu tu betul. Hari yang ke-16 memang wajib mandi. Darah keluar.
1, 2, 3, 4 sampai hari ke-15 kita tak solat betul. Kemudian keluar darah hari ke-16. Kita pun tak solat. Tapi dalam catatan kita pada hari ke-16 kita mandi wajib. Tapi dalam catatan kita buat pada 15 hari tadi sebab mula-mula keluar darah pada 1 hari bulan. Kita tak catat waktu, kita catat tarikh saja. So dalam catatan kita akan tulis hari ke-15 adalah pada 15 hari bulan. Dia akan jadi betul kalau pada 1 hari bulan tu darah keluar, mana sama ada kita ikut waktu bulan Islam, mana dia bermula pada maghrib tu. Katalah sekarang maghrib dalam 7, katalah kita kata 7.30. Jadi 7.30. Jadi dia cukuplah tarikh dia tu sebab malam kita kata tarikh bermula dalam bulan Islam bermula maghrib. Bermula maghrib. Jadi ustazah nak bawa sebab orang biasa, kebanyakan orang biasa dengan bulan Masihi ataupun tahun Masihi. Kalau darah tu keluar pada pukul 12 tengah malam tadi, betul lah tarikh hari ni 17 hari bulan, mana hari ni hari pertama lah. Kita betul lah kan? Betul lah kita buat catatan tu hari pertama sebab darah keluar pukul 12 malam. Bermulanya masuk waktu maknanya bermulanya tarikh yang pada kita kata 12.01 tu. Itu dah mula masuk waktu kita kata tarikh pada 17 hari bulan. Jadi kiranya kalau kita buat catatan salah, kita mari keluar darah pada 1 hari bulan pukul 6 petang misalnya. 6 petang baru keluar. 6 petang. Dan ini berdasarkan tahun Masihi lah ya. Okey. Pukul 6 petang. Jadi dalam catatan kita pada hari pertama tu kita dah tulis hari pertama. Nanti hari ke-15 kita tulis sudah hari ke-15. Pada tarikh 15 hari bulan kita tulis hari ke-15. Besoknya pada 16 hari bulan pagi tu darah ada lagi. Kita pun mandi wajib. Sebab apa? Sebab dalam catatan kita itu dah hari ke-16. Sedangkan hakikatnya pagi tu sebelum pukul 6 petang belum lagi pada 16 hari bulan tu belum lagi masuk hari ke-16. Masih lagi hari ke-15. Okey? Itu silap kita. Kita duk dah istihadah dah ustazah. Begini-begini. Sebab ustazah selalu kalau yang bertanya tu bagi tarikh saja, ustazah akan tanya hari pertama datang darah pukul berapa. Sebab penting. Ya? Dan kita sebagai asatizah perlu tahu untuk tanya soalan apa. Jangan terima as it is sebagaimana yang diberi. Terima saja kita pun terus bagi jawapan. Tidak semudah itu. Terutama apabila melibatkan darah istihadah. Ya? Bila melibatkan darah istihadah. Jadi perlu kita tahu cara kiraan tu. Ramai ni, memang ramai. Ramai yang membuat kesilapan sebegini. Ini penting. Ya? Kita ketahui bagaimana membuat kiraan sehari semalam, kiraan 15 hari 15 malam dengan betul. Supaya nanti apabila kita tahu, kita pegang kita pegang dah bahawa hari ke-16 wajib mandi kalau darah tu lebih 15 hari. Tapi kalau kesilapan kita dalam membuat catatan tadi, ya, ataupun kita tidak mengambil berat tentang catatan, maka kita akan membuat kesalahan. Kita mandi sebelum tiba masanya. Ya, kita mandi sebelum tiba masanya. Dan ini melibatkan dalam ibadah. Dan bolehkah kita maknanya secara mudah kita kata kita memang kejahilan itu suatu yang kita kata antara perkara yang dimaafkan. Maknanya kita kita jahil tentang sesuatu dimaafkan. Tetapi kalau kejahilan kita itu kerana kita tak ada berusaha pun untuk belajar. Tak ada usaha. Kalau PKP, ustazah nampak PKP ni, bila fikir sebelum ni kita rasa macam
macam rasa sempit dada, rasa macam sedih, tak boleh balik kampung, tak boleh ni, tak boleh nak buat apa, tak seperti dulu, boleh jumpa kawan, boleh buat majlis keraian, macam-macam boleh buat. Ya, hari raya boleh pergi mari, boleh panggil kawan-kawan mari rumah, tapi bila PKP tak boleh nak buat apa. Sebenarnya bila kita fikir-fikir balik, kenapa? Inilah masa Allah nak suruh kita ambil ruang untuk belajar. Bagi orang yang nak belajar. Selama ni tak tahu pun ilmu ni. Tak ada masa, bukan tak nak belajar Ustazah. Saya ni kerja saya ni tak sempat, shift memang tak sempat sangat. Dan masa tu kita tak kisah pun dengan kuliah-kuliah online. Tak ramai, mana adalah kuliah online, tapi tak masa tu masa tak sehebat selepas PKP. Maknanya bila Allah bagi tu, manusia mula berfikir macam mana para guru kita berfikir macam mana nak sampaikan juga ilmu pada masyarakat. Dan kita pula sebagai anak murid ni yang nak cari ilmu ni berfikir macam mana saya nak mencari ilmu. Jadi kita memahirkan diri kita untuk menuntut ilmu secara online. Jadi inilah hikmahnya. Okey, jadi insya-Allah kita tak boleh bagi alasan saya tak ada masa untuk belajar. Pembelajaran ini adalah sepanjang hayat. Dan ilmu darah ni wajib fardu ain bagi wanita. Dan juga bukan dia saja suami, sebab suami ni bertanggungjawab. Maknanya orang lelaki wajib tahu. Kalau isteri dia tak tahu dan dia tak ajar isteri dia, ataupun dia tak suruh isteri dia pergi belajar dan isteri dia silap dalam bab ini, maka sebenarnya dia menanggung sangat dosa tersebut. Jadi kerana itulah kalau kalau para suami, para bapa tak mampu, kita kata okey, saya tak mampu nak mengajar, ilmu saya pun sedikit, jadi ikutlah kelas-kelas ni. Kalau macam sekarang ni memang kalau kelas kalau Maulana Mansur tu ada je kelas online dia yang baru start. Orang yang dah lama start, dia dah advance, kita nak masuk grup tu mungkin susah sikit. Ada yang baru start, kita boleh join. Jadi insya-Allah duit yang mana habis bayar minyak tu kita guna untuk kita kata untuk kita menyumbang pada guru kita contohnya. Mana segalanya insya-Allah dipermudahkan kalau kita nak. Yang penting, dan semua ini kita tak akan buat. Kita tak akan buat catatan, kita tak akan buat kesilapan dari sudut kiraan, melainkan jika kita belajar. Melainkan jika kita belajar. Okey, Alif, macam mana kita nak buka soalan dulu ke? Saya masuk yang ketiga. Sebab dah 10.40 saya nampak kat sini ni. Okey. Kita tengok soalan dululah, kesian kan? Boleh. Okey, saya pilih soalan. Okey. Ni ada dua soalan yang lebih kurang sama. Satu daripada saudari kita. Okey, kalau bangun-bangun pagi, tiba-tiba datang nak letak pukul berapa? Dengan ada satu lagi soalan yang lebih kurang sama. Macam ni soalannya. Dia melibatkan berapa tambah bila bangun dari tidur, tiba-tiba kita tengok darah keluar banyak, boleh guna anggaran tak dengan dia lebih kurang sama kan tadi. Okey, lebih kurang. Jadi dia macam ni. Kita tengok dari sudut kita tengok masa bangun tu baru nampak. Ada kemungkinan tak darah keluar lebih awal masa kita bangun tu, katalah kita bangun pukul 5 pagi. Ada darah. Ada kemungkinan tak darah tu keluar lebih awal? Ada kemungkinan kan? Ada kemungkinan. Tapi ada kemungkinan tak darah tu baru keluar masa kita bangun tu? Ada juga. Tapi yang mana lebih yakin? Jadi ada kaedah. Ini kaedah yang yang selalu diajar oleh Ustaz Abu Samad. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Al-aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Maksud dia apa dia? Asal sesuatu yang baru berlaku ialah kita kaitkan dia ataupun takdirnya kita letakkan dia, ukurkan dia berdasarkan pada yang akrab zaman, masa yang paling dekat. Jadi kita bangun pukul apa? Kita bangun pukul 5. Kita nampak pukul apa? Pukul 5. Dan malah itulah yang yakinnya kita nampaknya. Yang kita kata sebelumnya ada kemungkinan tu ihtimal. Yakin tak dia keluar sebelum, tak ada keyakinan, tapi yang nampaknya masa tu. Jadi pakai pukul yang kita nampak. Yang belakang yang kita tak tahu tu
Moga Allah ampuni kita. Yalah, kita tidur bukannya kita sama juga kan. Kadang-kadang kita tak tidur pun kita tak rasa. Tengok pergi toilet. Jadi macam tu lah. Mana kita mengambil apa yang kita yakin. Itu waktu kita mula lihat darah tersebut untuk permulaan lah. Ya, untuk permulaan. Okey. Seterusnya ada lagi? Ada soalan Okey. lain sebelum masuk kita? Setakat ni dari segi soalan, itu sajalah dua penonton kita ada tanya soalan. Boleh kita sambung dah. Nanti saya cari balik. Okey, kesilapan biasa yang ketiga. Ini ramai ramai yang pakai kaedah ni. 15 hari pertama dikira haid, 15 hari kedua dikira istihadah. Bila berlaku 20 hari tu, 15 hari pertama dikira haid, kemudian 15 tinggal 5 hari lagi kah? Kan 20 hari kan? Matematik. Okey, 15 campur 5, 20. Okey, 5 hari lagi dikira istihadah. Jadi buat keputusan macam tu je. Itu keputusan dia. Betul ke tidak? Tidak semestinya betul. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Kenapa Ustazah kata boleh jadi betul, boleh jadi tidak? Contohnya, Ustazah bagi. Dalam 20 hari tu, darah merah 15 hari. Kemudian bermula hari ke-16 darah hitam. Memang betul lah. Sebab tu Ustazah sebut tadi yang pertama sekali catatan. Perbezaan darah tu melibatkan keputusan, akan mempengaruhi keputusan. Sebab untuk menyelesaikan darah istihadah, makna bila wanita tu darahnya keluar lebih daripada 15 hari, bermakna wanita itu mengalami darah haid yang bercampur dengan istihadah. Jadi nak menentukan mana satu darah haid, mana satu darah istihadah, ada kaedah dia. Bukan kaedah 15 hari pertama haid, 15 hari berikutnya sebagai istihadah, tidak. Itu satu yang kaedah yang salah. Tetapi kadang-kadang memang betul pada hari yang ke-16 itu bermulanya darah istihadah. Seperti contoh Ustazah bagi tadi, 15 hari darah merah. Pada hari kejadian di mana daripada 1 hingga 15 tu dia tak solat. Dia tak solat. Tiba-tiba pada hari ke-16 mari darah lebih kuat, mari darah hitam. Ikutnya dia tak boleh solat lagi. Sebab pada hari yang ke-16 tu keluar darah lebih kuat. Kerana dari sudut kekuatan darah, jadi bila darah sebelum ni 15 hari darah merah. Pada hari ke-16 darah hitam. Adakah dia wajib mandi? Tak, masa tu dia kena tahan lagi. Sebab kemungkinan kita kata ini adalah kalau darah hitam ini berhenti sebelum, makna tak melebihi 15 hari, 15 malam, bermakna darah hitam inilah yang dihukumkan sebagai haid. Bukan yang 1 hingga 15 hari bulan merah tadi. Okey, itu kebetulan kalau dia guna kaedah ni, kebetulan kes macam tu betul lah. Tetapi kalau Ustazah bagi kaedah lain. Kaedah lain. Contoh lain. 10 hari dia mari merah. 10 hari 10 hari hitam. 10 hari merah. Okey, 20 hari kan? 20 hari maknanya dah berlaku istihadah. Dia masa kejadian tu, masa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 10 hari merah tukar pada 10 hari hitam tukar merah pula, ada 15 hari lagi baki border maksimum haid tu 15 merah tu, dia sampai hari ke-15 dia tak solat lagi. Betul dah, masa hari kejadian tu betul lah dia tak solat sampai 15 hari. Okey. Pada hari ke-16 keluar lagi darah merah. Mana darah dia sudah melebihi 15 hari. Masa tu dia wajib mandi. Berbeza dengan kes yang Ustazah cakap tadi, dia wajib mandi. Sebab bukan darah kuat yang keluar. Dia wajib mandi. Sebab kenapa wajib mandi? Sebab sudah melebihi 15 hari dan darah yang keluar pada 16 hari bulan tu bukan darah yang lebih kuat dari darah sebelumnya. Darah yang sama. Sebab darah merah tu keluar pada 11 hari bulan. 5 hari daripada 11 hari bulan. Jadi adakah kita nak hukumkan darah yang keluar pada, memang dari sudut mandi wajib, dia kena mandi wajib pada hari ke-16. Tapi adakah kita boleh hukumkan darah istihadah dia itu adalah bermula pada 16 hari bulan tu? Tidak.
Kalau kita guna kaedah 15 hari 15 malam sebagai yang pertama sebagai haid, 15 hari berikutnya adalah istihadah, maka kita akan buat keputusan okey, darah hitam campur darah 10 hari hitam 5 hari merah yang keseluruhannya adalah 15 hari 15 malam, kita hukumkan dia haid mengikut kaedah kita yang kita pegang tu lah. Kaedah salah yang kita pegang tu. Kemudian kita kata 10 hari darah merah bermula 16 hari bulan tu dikira sebagai darah istihadah. Sedangkan ikut kaedah perbincangan ini maknanya kalau kita dengar ceramah-ceramah yang diberi oleh ustaz-ustaz asatizah yang pakar dalam bidang ini. Tahu saya sebut tidak semua asatizah pakar dalam bidang ini. Kecuali dia belajar. Kecuali dia memang berguru. Kecuali memang dia telaki kitab. Dia memang baca kitab. Dia bukan pakai dengar-dengar. Dia bukan pegang yang belajar masa zaman dia muda-muda sekolah menengah dulu. Tok guru dia ajar gini. Dia pegang 15, dia faham begitu. Mungkin tok guru dia cakap lain, dia faham lain, dia pun memindahkan ilmu tu dan lepas tu dia tak belajar, dia just bagi sahaja apa yang dia pegang selama ni. Okey? Jadi dalam contoh yang kedua yang Ustazah bagi ni, yang Ustazah bagi, maknanya 10 hari hitam, 10 hari merah. Sebenarnya istihadah dia bermula pada apa? Sebab kes begini, ada dua warna darah, hitam dan merah. Darah hitam lebih kuat daripada darah merah. Darah hitam lebih kuat daripada darah merah. Darah merah mula berapa hari bulan? Sebelum daripada border 15 hari lagi. Kata 1 hingga 10 hari bulan darah hitam. 11 hingga 15 hari bulan darah merah. Apa ni kita kata 11 hingga berapa bulan sampai 20 15 sampai Allahumma sholli ala Muhammad sampai 20 hari bulan. Sampai 20 hari bulan. Sampai daripada 11 hari bulan sampai 20 hari bulan darah merah. Adakah kita kata istihadah, darah istihadah dia bermula pada 16? Tidak. Tapi kita kata bila kita tengok darah pada hari ke-16 tu, adakah kita kata dia perempuan yang beristihadah? Ya, betul. Dia perempuan yang beristihadah. Tetapi untuk kita kata menentukan mana satu darah-darah yang keluar dalam tempoh 20 hari ini, mana satu haid, mana satu darah istihadah, ini kena kembali kepada kaedah. Kaedah yang sudah diterangkan oleh ulama dalam kitab. Kaedah-kaedah yang sudah diberi oleh ulama. Jadi berdasarkan pada contoh yang Ustazah bagi tadi, 10 hari hitam, 10 hari merah. Bermakna darah haid dia walaupun Ustazah nak sebut, walaupun adat dia sebelumnya 5 hari sahaja, memang adat dia sebelum 5 hari hitam sahaja, memang nak kata dah bertahun-tahun sebelum COVID ni, makna daripada dia mula mari darah sampai 2019 memang haid dia 5 hari hitam, tak pernah berubah Ustazah. Tapi start 2020, start PKP Ustazah, darah hitam saya mari 10 hari, darah merah mari 10 hari. Saya pun tak tahu Ustazah, agaknya saya stres sangat kot sampai berlaku istihadah. Berlaku istihadah. Jadi adakah haid dia 5 hari sahaja ikut adat? Tidak. Di sini dia kena ikut kaedah tamyiz. Kaedah tamyiz iaitu darah kuat dikira haid, darah lemah dikira istihadah. Bermakna contoh Ustazah bagi tadi, istihadah dia, darah istihadah dia bukan bermula pada 16 hari bulan, tapi daripada bermula keluarnya darah merah iaitu pada 11 hari bulan. Nampak tak jauh bezanya? Jauh bezanya bila kita pegang kaedah yang betul dengan kita pegang kaedah yang salah. Jadi itu yang Ustazah kata. Bila kita dari sudut, jangan keliru. Pada hari kejadian memang betul lah kita tak solat 1 hingga 15 hari bulan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu pun darah akan keluar lagi ataupun tidak. Kita tak tahu. Jadi dalam tempoh 15 hari itu, mari darah warna apa pun, dia kira sebagai darah haid dalam tempoh 15 hari. Jadi bila kita nampak darah, memang kita tak boleh solat. Tapi bila mari hari ke-16 tu, itu yang kita berhajat untuk meneliti catatan kita buat tadi.
darah merah berapa hari, ini ada darah lemah, ada darah merah berselang-seli ke, berwarna berbeza ke, ataupun dua warna sahaja tapi berselang-seli ke, semua itu akan memberi kesan, akan efek kepada, akan mempengaruhi jawapan dalam menentukan mana satu haid, mana satu istihadah. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi Allah, yang dirahmati Allah, marilah kita perbetulkan kesilapan kita. Semalam sampai pada Ustazah forwardkan bagaimana maknanya ini kesalahan yang keempat yang Ustazah nak sebut sebelum saya serahkan pada Arif ya. Aku ada soalan. Dinyatakan bahawa kalau seorang perempuan itu kebiasaan haid dia adalah 7 hari. Ini dia maknanya live di salah sebuah universiti. Di inilah Ustazah tu bagi online ceramah berkenaan darah wanita. Jadi dinyatakan bahawa kalau adat dia 7 hari. Macam Ustazah sebut tadi lah, sebelum Covid memang 5 hari. Tiba-tiba, ini contoh lain bukan contoh lain. Tiba-tiba pada masa masa PKP tu darah dia mari 15 hari contohnya. Dia mari maksimal. Tak lebih pun setakat 15 hari. 15 hari habis. Ya, jadi adakah haid dia ikut adat dia 5 hari dan 10 hari, maknanya 10 hari itu dikira sebagai istihadah? Tidak. Tapi ada asatizah yang cakap kalau adat dia 10 hari, 5 hari ataupun 7 hari, maka kalau selepas itu datang haid tak lebih pun daripada 15 hari, dia kata pakai yang adat, yang lebihnya dikira sebagai istihadah. Salah. Sebab ulama baca buku kitab Melayu ke, kitab makna yang simple basic, saya cadangkan baca kitab Ustaz Abu Usama yang dia terjemah kepada Taqrirat Sadin. Simple je, 10 riyal je duit mana harga. Itu basic. Ya, basic. Kalau nak kalau kitab Maulana Mansur tu itu memang kalau orang tak ada basic memang pening baca. Yang tak ada asas memang pening baca sebab tapi buku bagus. Dua-dua buku bagus, tapi kalau kita nak faham basic, maknanya kita baca dulu buku yang ringan, kemudian pergi kepada yang berat, dan untuk memahamkan lagi, nak faham lagi asatizah ni nak faham lenggan-lenggok bahasa Arab dalam menghuraikan sesuatu masalah, talaki kitab Turab. Jadi kita ilmu ni tak habis sebenarnya. Ilmu tak habis, tak belajar, makin makin rasa kita tak cerdik. Betul. Bila belajar, Ana sampai hari ni Ana talaki. Alhamdulillah. PKP ni rasa macam bersyukur sebab dapat talaki. Sebelum ni duk sibuk nak pergi pukul 8. Maknanya kelas pukul 7, pukul 8 misalnya. Kalau sebelum ni terpaksa pergi kalau bekerja pukul 6.30 keluar dah. Masa mana nak ngadap. Tapi sekarang dengan Allah bagi PKP, Ana dapat menimba ilmu. Maknanya nak cari. Jadi kita yang tak ada basic, walaupun mana selama ni tak pernah nak mengaji, silalah ambil usaha untuk mengaji supaya kita tak silap. Kita tak silap dalam mengqada solat, kita tak silap dalam membuat ibadat, dan kita dari situlah bila kita buat betul, insya-Allah Allah akan membimbing kita. Dan kalau kita maknanya memang nak belajar, kita usaha belajar, kita tak faham juga, itu lain cerita. Kita boleh rujuk, tapi ini tak nak belajar. Yang ini yang kita kata kalau sebut jahil murakkab, ya, adalah jahil, lepas tu tak nak belajar. Itu yang kita tak nak. Okey, hari kita beri peluang untuk menjawab soalan sekiranya ada soalan. Okey, terima kasih Doktor untuk 3 penjelasan itu tadi. Saya rasa untuk soalan tu mungkin kita sampai situ saja Doktor. Kita sambung akan datang soalan. Okey, saya akan petiklah beberapa soalan daripada pendengar kita. Ya, ada pendengar kita yang mengatakan bertanyakan berkenaan kitab. Boleh Doktor sebutkan nama kitab tadi tu? Ustaz Usamah ya? Anak sebut tadi, anak sebut, tapi nama nama kitab tu anak tak ingat. Tapi kalau yang tebal tu, yang basic, yang yang diterjemah oleh Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah Hussein, dia tak nipis saja, lupa pula saya nak tunjuk. Dia maknanya kitab yang terjemahan kepada Taqrirat As-Sadidah. Kitab Taqrirat, ya. Kecil je buku tu. Saya cuba sharekan apa itu. Okey. Kalau boleh tunjuk.
Okey, saya sharekan link dia. Ada buku Mungkin kecil je, cantik bukunya. dia warna putih kan RM10 je. doktor? Cover dia putih Ada bunga-bunga macam tu. Kitab Ustaz Abu Samad dia ada satu lagi soal jawab. Dia ada tak apalah. Dia ada Okey okey. dalam yang terbaru buku apa ni soal jawab ibadah. Dalam tu pun ada juga campurlah start daripada taharah sampai habis bab fiqh lah. Dalam tu pun ada okey. pasal darah wanita. Tapi kalau nak khusus darah wanita, banyak kitab sebenarnya. Dan kitab yang paling tebal setakat ini kitab Melayu yang ana apa ni nak kata tak ada kitab lain setebal ini adalah kitab dan dalam proses buat penjelidan sekarang ni ialah karangan Ustaz Maulana Mansur. Ini antara kita kata pakar bab darah wanita yang banyak menulis. Dan dia pun banyak buat online ya. Kalau dapat daripada WhatsApp tu, Ana pun ada share dengan dia. Memang maknanya Ustaz buat kelas secara online, ada yang sudah advance, ada buat grup baru. Maknanya benda tu kitab dia bicara darah wanita, nama tajuk kitab tu. Tuhfatul kitab Tuhfatul A'izzat karangan Maulana Mansur Ismail. Kalau search bicara darah wanita tu jumpalah insya-Allah. Carilah ini buku kalau kita search apa ni darah nifas darah haid nifas istihadah akan keluarlah kat Shopee tu keluarlah banyak-banyak apa ni buku yang berkaitan insya-Allah. Okey. Baiklah. Saya cuba dapatkan tadi saya tuliskan nama-nama kitab yang doktor sebut tadi di ruangan komen insya-Allah. Rakan-rakan kita kalau yang berminat untuk mencari kitab tersebut bolehlah kita sama-sama berguru baca tentang laki dan sebagainya. Jadi saya rasa dah hampir sejam doktor kita bersiaran ni. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki nanti kita akan buka udara sekali lagi bersama doktor dalam bab fiqh wanita ini insyaAllah. Jadi kami daripada pihak Majalah Solusi mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Samsiah atas kesudian meluangkan masa bersama kami. InsyaAllah. Jadi kita jumpa akan datang insyaAllah. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Buat rakan-rakan yang lain yang masih lagi menonton bolehlah sharekan link-link live kita ini. Moga-moga lebih ramai yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini insya-Allah. Jadi saya selaku host pada pagi ini mengucapkan terima kasih. Kita tutup saya tutup dengan bacaan tasbih kafarah As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah dengan topik dan kolumnis yang seterusnya.